Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Jika ini adalah video pertama Anda gunakan sebagai bahan rujukan ataupun bahan ulang kaji untuk mata pelajaran matematik tambahan, dengan subscribe channel Cikgu di YouTube, Anda boleh memperolehi lebih banyak video yang boleh Anda gunakan sebagai bahan ulang kaji ataupun bahan rujukan. Okay, baik. Dalam video ini, cikgu memilih satu soalan daripada peperiksaan, iaitu soalan ini melibatkan soalan kertas 1. Maksudnya, soalan ini adalah soalan wajib dijawab. Tajuk soalan ini adalah daripada tajuk koordinat geometri yang melibatkan lokus. Okey, cuba kita fahamkan kandungan soalan. Selepas memahami kandungan soalan, bagaimana kita akan gunakan apa yang kita belajar berkenaan dengan lokus di bawah tajuk koordinat geometri. Okey, cuba kita tengok apakah kandungan soalannya. Okey, perhatikan di sini. Okey, adalah diberitahu bahawa ada satu titik, titiknya adalah P. Okey, P ini bergerak dalam keadaan, P ini sentiasa berada dalam keadaan, okey, iaitu jarak distance ya, jarak distance daripada titik M, di mana koordinatnya ialah 20 daripada titik 20 adalah sentiasa bersamaan, is equals to. Okey, jarak P ke titik M, ya, jarak daripada titik P ke titik M adalah sentiasa is equals to. Perhatikan ya, is equals to. Sentiasa ya bersamaan dengan jarak daripada, okey, iaitu jarak daripada titik P ke titik M adalah sentiasa bersamaan is equals to, iaitu jarak, okey, perhatikan P ke line ya, P ke line X equals to -3. Okey, ini adalah penerangan berkenaan dengan pergerakan titik itu. Okey, sekarang soalannya, jika titik P bergerak dalam situasi ini, okey, soalannya find the equation of the locus of P. Maksudnya soalan meminta anda mencari apakah persamaan lokus bagi titik Q. Okey, sekarang perhatikan bagaimana kita nak kaitkan soalan ini dengan tajuk. So, kita dah mengenal tajuk. Tajuknya adalah koordinat geometri. Okey, dalam koordinat geometri ini ada banyak perkara yang murid-murid belajar. So, dalam banyak-banyak ini, bukannya semua anda akan gunakan. Seperti biasa, apabila nak dapatkan ataupun memulakan penyelesaian satu-satu soalan, ya, kita perlukan formula. Formula ini boleh didapati sekiranya kita dapat mengenal tajuk. Dalam tajuk itu, subtopik mana yang akan digunakan pakai ataupun ada berkaitan dengan soalan. Bila kita dah tahu tajuk dan subtopik, inilah tip-tip yang sentiasa cikgu nasihatkan. Ya, sentiasa yang cikgu nasihatkan tip-tip, iaitu apabila dah baca soalan dan faham soalan, tip pertama ialah mengenal soalan berkaitan dengan tajuk mana. Selepas dah tajuk, okey, soalan ini perlu dikaitkan dengan subtopik mana. Mengapa kita perlu kaitkan dengan subtopik? Ya, utama dengan mengenal subtopik ataupun mengaitkan dengan subtopik, barulah kita akan ada satu formula. Sebab formula ini adalah permulaan untuk penyelesaian. So, jika persamaan tidak diberikan, kalau satu soalan ada persamaan, okey, maka persamaan itu kita akan selesaikan dan akan memperolehi apa yang dikehendaki dalam soalan. Okey, di sini tidak diberikan persamaan.
So jika tidak ada persamaan, maka persamaan itu perlu kita wujudkan. Dari mana kita perlu wujudkan? Ya, dengan menggunakan formula. So daripada soalan tadi adalah mengaitkan distance, jarak. Okay, so di sini ya kita faham sekiranya nak selesaikan soalan ini, okay, kita perlu menggunakan formula distance ataupun jarak, formula jarak. Okay, seperti mana murid-murid faham? Sekiranya dua titik diberikan, iaitu dua titik, satunya adalah x1, y1, dan satu lagi adalah x2, y2. Okay, katakan cikgu namakan ini adalah titik A dan adalah titik B. Maka formula jarak untuk AB adalah ya punca kuasa 2. Ya, yang ini 1, yang ini adalah 1. Cikgu namakan 2. So adalah, perhatikan di sini ya. Okey, so di sini x2 tolak x1 kuasa 2. Anda boleh letakkan x1 tolak x2 juga, tak ada masalah. Okey, tambah dengan y2 tolak y1 kuasa 2. Okey, ini adalah formula berkenaan dengan jarak di antara dua titik, iaitu apabila koordinat untuk dua titik itu diberikan, untuk menentukan jarak adalah kita perlu gunakan formula ini. Okey, bagaimana kita akan gunakan formula ini dalam menentukan jawapan ataupun mencari lokus bagi titik P, persamaan lokus bagi titik P. Okey, kita dah mengenal formula. Okey, bagaimana formula ini kita nak gunakan? Itu penting sekarang. Okey, so dengan menggunakan formula, ya kita perlu hasilkan satu persamaan. Okey, dari mana persamaan ini kita boleh dapat? Ya, perhatikan ayat ya, perhatikan ayat yang akan bantu anda mulakan penyelesaian. Okey, apakah ayatnya? Perhatikan ya, ini ayatnya. Okey, iaitu perhatikan ayat distance from M to P, iaitu mengatakannya jarak daripada M ke P, jarak ya dari M ke P adalah yang equals to, iaitu equals to ya, bersamaan, equals to. Okey, distance from P to line X3. P to line X3. Okey, bagaimana? Okey, kita masih tak boleh bayangkan bagaimana keadaan. Okay. Sekarang cikgu nak terangkan dengan memberikan sedikit dalam bentuk gambar raja. Bila kita dah letakkan dalam gambar raja, okay, maksud kandungan soalan ini akan lebih jelas. Tapi kita dah tahu, iaitu setiap kali titik P bergerak, jarak daripada titik P ke titik M dan jarak daripada titik P ke garisan X equals to -3 adalah sentiasa sama. Itu adalah setiap kali P bergerak, inilah keadaan dia. Jarak mesti sama. Okey, sekarang adalah lebih baik cikgu berikan satu gambar raja supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas. Okey, sekarang perhatikan ya. Okey, katakan ini paksi Y dan paksi X. Okey, M adalah 20. Katakan cikgu letakkan di sini. Okey, ini adalah M. Ya, koordinatnya adalah 20. Okey, dan kita ada satu lagi garis X sama dengan -3. Okey, katakan cikgu letakkan ini garis terus. Okey, yang ini adalah -3. Ini adalah X sama dengan -3. Okey, apa soalan kata? Katakan ada satu titik P. Titik P adalah titik bergerak. So maksudnya titik P tidak mempunyai sebarang koordinat yang tetap. Tidak mempunyai sebarang koordinat yang tetap. Sebab itu cikgu namakan koordinat ini adalah XY saja. Boleh faham? Okey. Ini adalah kedudukan ataupun penerangan yang diberikan dalam soalan. Okey, apa soalan kata? Iaitu setiap kali P bergerak, jarak daripada P ke M, iaitu jarak ini ya, sorry. Okey, jarak ini, okey, jarak ini
Okey, jarak daripada P ke garis ya. Okey, adalah sentiasa sama. Ini dia kata jarak daripada titik P ke M adalah sentiasa sama daripada P ke X bersamaan dengan negatif 3. Ini adalah maklumatnya. Okey, bagaimana kita nak tentukan sekarang? Okey, bagaimana kita nak tentukan di sini? Okey, perhatikan koordinat kita dah ada dua. Walaupun kita tak tahu berapa X dan Y untuk P, tapi ya kita ada dua. Okey, perhatikan di sini. Okey, di sini koordinatnya adalah ya kita dah tahu X berapa, negatif 3. Okey, ya perhatikan di sini adalah Y-nya berapa. Okey, perhatikan garisan ini. Okey, perhatikan ya. Okey, Y kan di sini, ini adalah Y. Ini adalah Y. So maka garisan ini mempunyai ya Y. So ini koordinat yang satu lagi. So jarak ini dan jarak ini adalah sentiasa sama. Setiap kali P bergerak, kekalkan jarak. Okey, bagaimana kita nak gunakan formula tadi untuk menghasilkan hubungan? Boleh? Okey, sekarang kita dapati bahawa jarak daripada sini ke sini berapa? Ya. Formula tadi apa? Okey, punca kuasa 2. Okey, perhatikan di sini X tolak 2 kuasa 2. Formula kan? Okey, X1 tolak X2. Kemudian tambah Y tolak kosong kuasa 2 adalah bersamaan dengan jarak daripada P ke garis X equals to negatif 3. Perhatikan koordinatnya. So di sini adalah punca kuasa 2. Perhatikan X tolak. So X tolak negatif 3 kuasa 2 tambah Y tolak Y. So Y tolak Y. Y tolak Y kuasa 2. Perhatikan di sini. So ini adalah formula. Kita gunakan formula, perhatikan hubungan dikata distance sentiasa sama. So jarak daripada M ke P adalah sentiasa sama daripada P ke garis X equals to negatif 3. So cikgu gunakan formula, cikgu dah menghasilkan satu hubungan. Sekarang bagaimana kita akan gunakan hubungan ini yang kita hasilkan daripada formula tadi untuk menjawab soalan, iaitu mencari persamaannya equation of the locus ataupun persamaan garis locus untuk P pula. Cikgu padamkan sekarang ya. Cikgu padam ini. Sekarang cikgu salin balik. So sekarang didapati ini adalah jarak daripada M ke P ya. So ini adalah X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. Ini adalah jarak daripada M ke P. Sama dengan punca kuasa 2. Perhatikan di sini ya, X tolak negatif 3 kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. Sekarang ya cikgu dah susunkan supaya murid-murid lebih jelas. Ini adalah hubungan dan kedua-duanya cikgu gunakan formula distance sebab semuanya melibatkan distance. Sekarang perhatikan punca kuasa 2, punca kuasa 2. Kalau kita kuasa 2 ini, punca kuasa dah hilang. Apabila cikgu kuasa 2 sebelah sini, ya punca kuasa dah hilang. Sekarang apa yang tinggal selepas kita kuasa 2 di sebelah kiri? Kita 2. Cikgu kata kan? Apabila masih ingat tak dalam setiap kali cikgu kata dalam menyelesaikan persamaan itu mestilah dalam bentuk yang mudah. Bagaimana kita boleh permudahkan satu-satu persamaan? Ya, dalam persamaan itu jika kita nak permudahkan satu persamaan, kita boleh lakukan perubahan. Tetapi apabila kita lakukan perubahan pada satu-satu sebutan,
maka sebutan-sebutan lain yang terlibat dalam persamaan itu perlu mengalami perubahan yang sama. Apa yang cikgu lakukan di sini adalah ia ikut peraturan yang dibenarkan. So, cikgu ambil keseluruhan di sebelah kiri untuk menghilangkan kuasa 2 ini. Ya, cikgu lakukan perubahan dengan meletakkan dalam kurung kuasa 2. Kuasa 2. Perubahan yang sama cikgu lakukan sebelah kiri. Keseluruhan, ya, sebab sini keseluruhan, sini pun keseluruhan. Okey, kuasa 2. So maka sekarang mengikut peraturan cikgu dah permudahkan, okey, hubungan yang kita hasilkan tadi. Okey, sekarang yang tinggal adalah okey, x tolak 2 kuasa 2 tambah y tolak kosong. Y kuasa 2 sama dengan, kan kuasa 2 punca kuasa dah hilang. Okey, negatif positif. So di sini adalah x tambah 3 kuasa 2. Okey, perhatikan di sini y tolak y, kosong. Okey, tak ada lagi dah. Okey, dah kosongnya y tolak y. Okey, so ini adalah cikgu kata satu persamaan kalau kita nak permudahkan. Kalau keadaan rumit ataupun nampak susah, kita perlu lakukan perubahan supaya persamaan hubungan itu nampak lebih mudah. Boleh tak? Boleh, sebab peraturan membenarkan. Masih ingat tak ayat yang cikgu katakan? Ya, sentiasa ingat ya. Okey, sekarang perhatikan bentuk selepas dipermudahkan. Okey, kembangkan yang ini. Kan tahu? Okey, x kuasa 2 tolak, ya, kita akan dapat 4x tambah 4 tambah y kuasa 2. Boleh? Okey, perhatikan di sebelah kiri pula. Sebelah kanan pula. Ya, kita ada berapa? X kuasa 2, 3x. Okey, jadi tambah 6x, 3 kuasa 2, 9. Okey, sekarang kita perlu susun kembali sebutan-sebutan supaya kita samakan dengan kosong, sebab biasanya dalam satu persamaan kita akan samakan dengan kosong sebab kita nak bentuk A. Kita perlukan dalam bentuk A. Okey, perhatikan sekarang. Okey, so perhatikan kita ada x kuasa 2, kita ada x kuasa 2. Cikgu pindahkan x kuasa 2 ke sebelah sini, sebelah kiri. So akan jadi, ya, x kuasa 2 tolak x kuasa 2 menjadi kosong. So ini tak ada, dah jadi kosong, cikgu dah terangkan tadi. Okey, sekarang kita mulakan dengan y kuasa 2. Cikgu letakkan y kuasa dulu. Okey, so x, ya, sudah jadi kosong. Tadi kan cikgu dah terangkan. Okey, sekarang kita kumpulkan sebutan yang lain adalah, ya, kita ada x, kita kumpulkan x, ya, tolak 4x, pindahkan, ya, tolak 6x, seterusnya, ya, constant 4, so tambah 4, kemudian pindahkan. So perhatikan di sini pindah berapa? Ya, kita pindah, so jadi tolak 9. Okey, bersamaan dengan kosong. Okey, perhatikan. Okay, kita ada sebutan serupa. Okey, yang ini boleh diringkaskan. So jadi adalah y kuasa 2 tolak berapa di sini? Ya, 10x. Okey, 4 tolak 9 tolak 5 sama dengan kosong. So perhatikan, so ini adalah, ya, ini adalah, ya, seperti mana yang diminta, yaitu equation of the locus of T. So yang ini adalah persamaan yang melibatkan locus untuk titik T. Okey, perhatikan sekarang. So adalah penting sekiranya nak jawab satu-satu soalan dalam peperiksaan, seperti mana yang cikgu sebut, yang penting sekali ialah kandungan satu-satu tajuk itu perlu dipelajari, difahami dengan selengkapnya. Kemudian buat latihan bentuk asas dahulu. Seterusnya, ya, gunakan soalan-soalan yang lebih mencabar dan pastikan ianya adalah konsisten. So ini adalah sentiasa, okey, tip yang cikgu nasihatkan pada murid-murid supaya mereka cemerlang dalam matematik tambahan. Okey, sekiranya penerangan yang cikgu berikan dalam video ini, langkah-langkah penyelesaian
Okey, sekiranya murid-murid berpuas hati, okey, berikan seperti biasa thumbs up untuk penerangan cikgu, like ya. Okey, seterusnya jika penerangan yang cikgu berikan ini berpuas hati, murid-murid berpuas hati, murid-murid boleh recommend video cikgu kepada kawan-kawan anda dalam sekelas ataupun dalam satu sekolah yang belajar matematik tambahan ataupun kawan-kawan di luar yang juga perlukan bahan rujukan untuk matematik tambahan. So jangan lupa subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak soalan dan cara penyelesaian. Pastikan anda gunakan sebaik mungkin video ini dan video-video lain yang terdapat dalam channel cikgu untuk membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih.